Nama saya Syazina Syamim binti Syafi'i, nombor BP 10 DPN 22F2013. Antara amalan masalah yang dapat dilakukan di rumah adalah guna semula bekas kaca dan plastik untuk sebagai tempat menyimpan barang. Yang kedua, guna semula plastik membeli belah untuk mengisi barang buangan. Yang ketiga, kumpulkan kertas dan surat khabar lama yang tidak digunakan dan hantar ke pusat kita semula. Yang keempat, jangan biarkan air mengalir secara berterusan. Dan kelima, gunakan air badi semasa mencuci kenderaan. Yang keenam, gunakan bahan warna organik sebagai baju yang tinggi mutunya. Yang ketujuh, tanam tumbuhan tempatan. Yang ke-8, gunakan peralatan elektrik yang menjimatkan tenaga. Dan yang terakhir adalah menggunakan pemanas air yang menggunakan sistem solar. Ini adalah contoh gambar masalah yang dapat digunakan semasa berada di rumah. Salam sejahtera, nama saya Nur Aina Jiha binti Sulaiman, nombor metrik 10-22F2035. Amalan 3R di pejabat merujuk kepada amalan mengurangkan, menggunakan semula dan mengitar semula sisa dalam pejabat. 3R adalah singkatan daripada Reduce, Reuse dan Recycle. Matlamat amalan ini adalah untuk meminimumkan jumlah sisa yang dihasilkan di pejabat dan untuk menggalakkan pengurusan sisa dengan baik. Terdapat beberapa garis panduan dan sumber yang tersedia dalam talian untuk membantu pejabat melaksanakan amalan 3R. Sebagai contoh, Unit Pemodelan Tadbir dan Perancangan Pengurusan Malaysia mampu telah menerbitkan buku panduan pelaksanaan amalan 3R di pejabat kerajaan. Buku panduan ini menyediakan maklumat tentang faedah amalan 3R serta petua praktikal tentang cara melaksanakannya dalam persekitaran pejabat. Beberapa amalan khusus yang berada di bawah payung 3R termasuklah Reduce. Ini melibatkan mengurangkan jumlah sisa dihasilkan di pejabat dengan meminimumkan penggunaan kertas, plastik dan bahan lain. Contohnya, pejabat boleh mengurangkan penggunaan kertas dengan mencetak 2 muka surat, menggunakan dokumen elektronik dan bukannya kertas, dan menggalakkan pekerja membawa cawan dan bekas makanan yang boleh digunakan semula oleh mereka sendiri. Reuse ini melibatkan mencari cara untuk menggunakan semula bahan yang sebaliknya akan dibuang. Contohnya, pejabat boleh menggunakan semula sampul surat, folder dan bekalan pejabat yang lain serta menggalakkan pekerja membawa beg dan bekas yang boleh guna semula oleh mereka sendiri. Recycle ini melibatkan kita semula bahan yang tidak boleh dikurangkan atau digunakan semula. Contohnya, pejabat boleh menyediakan tong kita semula untuk kertas, plastik dan bahan lain serta memastikan pekerja mengetahui perkara yang boleh dan tidak boleh dikitakan semula. Dengan melaksanakan amalan ini, pejabat boleh mengurangkan kesan alam sekitar mereka dan menggalakkan pengurusan sisa dengan baik dan teratur. Menggunakan produk mesra alam. Yang pertama, elakkan penggunaan botol air plastik. Penggunaan botol air plastik memberikan impak buruk kerana ia tidak dapat diuraikan. Botol air plastik mengandungi bisphenol A, BPA yang dapat larut ke dalam air dan menimbulkan bahaya. Sebagai alternatif, sebaiknya guna botol air yang dapat digunakan berulang kali dan mudah dibersihkan seperti botol air stainless steel dan botol air kaca. Yang kedua, padamkan lampu, komputer dan alatan elektronik yang lain apabila tidak digunakan. Yang ketiga, menggunakan bahan mesra alam yang boleh terbiodegradasi untuk pembersihan dan penyelenggaraan pejabat. Produk ini selalunya diperbuat daripada bahan semula jadi seperti cuka, soda penaik dan jus lemon. Ia mengandungi kesan yang sama apabila kita menggunakan bahan kimia. Penggunaan bahan kimia memberi kesan negatif kepada alam sekitar dan kesihatan manusia. Yang keempat, amalan perolehan hijau. Beberapa
Beberapa amalan perolehan hijau adalah mengelakkan penggunaan botol air plastik, menggalakkan penggunaan basikal atau berjalan kaki ke tempat kerja, menggunakan peralatan cekap tenaga, mengurangkan penggunaan kertas dan mencipta program kita semula. 3 fitrah pejabat. Yang pertama, menggunakan pengurusan makanan yang mesra alam. Bekas makanan mesra alam BMA ialah sejenis pengurusan makanan mesra alam yang direka untuk kelestarian alam sekitar. Ia adalah dan boleh terbiodegradasi, yang bermaksud ia boleh dipecahkan oleh proses mula jadi dan tidak membahayakan alam sekitar. Penggunaan BMA semakin popular di banyak negara, terutamanya di negara maju seperti Amerika Syarikat dan Eropah. Berikutan peningkatan kesedaran dan pendidikan tentang kelestarian alam sekitar. Kebaikan menggunakan pembungkusan makanan mesra alam adalah mengurangkan jejak karbon dan bebas daripada bahan kimia yang keras. Yang kedua, membawa bekas makanan sendiri dari rumah. Membawa bekas makanan sendiri dari rumah dapat membantu menjaga kelestarian alam kerana dapat mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Dengan membawa bekas sendiri, kita boleh menggunakan kotak makanan yang dapat dicuci dan digunakan kembali setiap hari sehingga mengurangi jumlah sampah. Selain itu, membawa bekal makanan sendiri juga dapat membantu mengurangi penggunaan bahan-bahan pembungkusan makanan yang tidak boleh digunakan seperti styrofoam atau plastik. Dengan melakukan perubahan kecil ini, bersama-sama kita dapat membantu melindungi alam dan Assalamualaikum, selamat pagi. Nama saya Dizrin Umairah binti Muhammad Saleh, Kad Matrik 10 DIB 22F2069. Untuk pengangkutan pula, gunakan pengangkutan awam atau berkongsi kenderaan untuk mengurangkan bilangan kenderaan di jalan raya, mengurangkan kesesakan dan pencemaran udara. Selain itu, gunakan perkhidmatan Park and Ride untuk mengurangkan kerosakan tempat parking. Kita perlu jimatkan tenaga dengan cara padamkan lampu di ruangan yang tidak digunakan supaya tidak membazir. Ini juga dapat mengurangkan bayaran bil elektrik. Selain itu, menggunakan tangga untuk naik ke aras lain adalah cara yang baik untuk meningkatkan kecergasan fizikal dan pada masa yang sama mengurangkan penggunaan tenaga elektrik. Amalan ini tidak hanya membantu menjimatkan tenaga tetapi juga menyokong gaya hidup yang lebih sihat dan lestari. Seterusnya, meletakkan komputer peribadi ke sleep mode apabila tidak digunakan. Selain itu, mematikan peralatan elektrik semasa meninggalkan pejabat adalah tindakan yang baik dalam usaha menjimatkan tenaga. Ini termasuk mematikan komputer, pencetak mesin, penyejuk udara, lampu dan peralatan lain yang tidak diperlukan. Ia boleh membantu mengurangkan kos tenaga dan memberikan sumbangan kepada usaha melindungi alam sekitar. Seterusnya adalah mengelakkan daripada membuka tingkap ketika penghawa dingin sedang beroperasi adalah amalan yang baik juga. Ini membantu mempertahankan kecekapan sistem penghawa dingin dengan mencegah masuk udara panas dari luar dan memastikan suhu dalam ruangan dikekalkan pada tahap yang diinginkan tanpa menambah beban kepada sistem penghawa dingin. Sebagai tambahan juga, tindakan ini membantu dalam menjimatkan tenaga dan mengurangkan kos operasi penghawa dingin. Amalkan amalan 3R, reduce, reuse dan juga recycle. Yang pertama adalah berhemat dalam penggunaan alat tulis adalah langkah yang praktikal untuk mengurangkan pembaziran dan menyokong kelestarian. Seterusnya adalah mencetak atau membuat salinan hanya jika perlu adalah amalan yang baik untuk mengurangkan penggunaan kertas dan juga sumber alam. Ini membantu daripada membazir dan menyokong kelestarian alam sekitar. Jadi, sebelum mencetak atau membuat salinan, pertimbangkan sama ada ia benar-benar diperlukan atau sama ada boleh menggunakan alternatif digital yang lain seperti email ataupun hanya dalam talian.
Seterusnya adalah mencetak atau membuat salinan di kedua-dua muka surat. Ini membantu mengurangkan penggunaan kertas sebanyak separuh dan menyumbang kepada kelestarian alam sekitar. Assalamualaikum and very good morning. Hi, my name is Nurul Aimbaki binti Rizwan, nombor metrik 10 DIB 22F2022. Hari ini saya akan menerangkan cara menjimatkan air. Yang pertama, pantau penggunaan air. Memantau bil elektrik, bil bulanan air dapat membantu kesedaran tentang penggunaan air dan mengenal pasti trend pemakaian sekarang. Yang kedua ialah pasang peranti pengawalan air. Pemasangan peranti seperti aliran rendah pada karen, shower head dan tangki toilet dapat mengurangkan penggunaan air tanpa mengurangkan kegunaannya. Yang ketiga ialah gunakan peralatan rumah dengan bijak, iaitu pastikan mesin cuci yang digunakan dengan muatan penuh dan pilih program yang menjimatkan air. Gunakan juga alat pembersih yang memerlukan sedikit air. Dan yang keempat ialah kesedaran dan pendidikan. Edukasi diri dan orang sekeliling tentang kepentingan menjimatkan air serta cara-cara yang boleh dilakukan dalam kehidupan seharian. Iaitu, ibu bapa haruslah mendidik cara penjimatan air kepada anak-anak daripada kecil lagi. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebunya. Ialah amalan mesra alam di sekolah dan institusi. Yang pertama ialah penggunaan tenaga hijau. Penggunaan tenaga terbaharukan seperti tenaga matahari atau angin untuk mengurangkan penggunaan tenaga fosil dan menjana elektrik secara mesra alam. Yang kedua ialah program pendidikan alam sekitar. Mengadakan program pendidikan alam sekitar untuk meningkatkan kesedaran terhadap isu-isu dalam alam sekitar dan bagaimana menjaga alam sekitar. Dan yang ketiga, menguruskan landscape bersepadu. Mempertahankan landscape sekolah yang mesra alam dengan pemilihan tumbuhan tempatan dan teknik penanaman yang konservatif terhadap air. Seterusnya, saya akan menerangkan amalan mesra alam semasa membeli pula. Yang pertama, membeli produk tempatan. Memilih produk tempatan mengurangkan jejak karbon, pengangkutan dan menyokong ekonomi tempatan. Yang kedua ialah pilih bahan boleh dikekal semula. Memilih produk yang diperbuat daripada bahan kita semula membantu mengurangkan penggunaan bahan mentah baru. Yang ketiga ialah menggunakan bekas dan beg kain. Menggunakan beg kain untuk membeli barang basah dan bekas makanan boleh membantu mengurangkan penggunaan plastik sekali guna. Dan terakhir ialah penggunaan bekas dan barangan terpakai. Membeli barangan terpakai atau menggunakan platform barangan terpakai untuk memperpanjangkan hayat produk dan mengurangkan pembaziran. Kesimpulannya, amalan mesra alam memainkan peranan penting dalam menjaga dan memelihara alam sekitar. Dengan menggunakan sumber semula jadi yang bijak, pemilihan produk yang mesra alam, pengurangan pembaziran dan kesedaran terhadap impak kegiatan harian terhadap alam sekitar, kita boleh memberi sumbangan positif terhadap pemeliharaan bumi. Kesedaran serta tindakan amalan mesra alam bukan sahaja mempengaruhi keadaan alam sekitar, malah turut menyumbang kepada kesejahteraan dan kelestarian jangka panjang lagi bagi generasi akan datang. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Hidayah binti Abdul Aziz, ingin menerangkan tentang hak untuk mendapat alam sekitar yang sihat dan selamat. Pengguna juga berhak diberikan perlindungan daripada alam sekitar yang semakin terancam. Contohnya, penguatkuasa haruslah memainkan peranan dengan melindungi alam sekitar yang tercemar serta cuba untuk memulihkannya. Hal ini demikian kerana pengguna berhak kepada alam sekitar yang fizikal yang dapat meningkatkan mutu kehidupan. Selain itu, ancaman alam sekitar adalah hasil perbuatan oleh pengguna. Oleh itu, pengguna haruslah bersama menjaga alam sekitar untuk generasi akan datang. Slide yang seterusnya, langkah mengatasi pencemaran alam sekitar. Pertama sekali, pengguna perlulah menanam kesedaran betapa pentingnya alam sekitar dalam kehidupan kita. Kedua, kita perlulah menyediakan kemudahan secukupnya untuk memudahkan orang ramai memelihara kebersihan dan keindahan alam. Ketiga, mengadakan aktiviti gotong royong seperti membersihkan kampung, taman perumahan dan sebagainya. Akhir sekali, penguatkuasa perlulah
menguatkuasakan undang-undang seperti mengenakan hukuman kepada individu atau kilang-kilang yang melakukan pencemaran dan merosakkan alam sekitar. Kelebihan produk mesra alam adalah menjimatkan penggunaan tenaga. Dengan penggunaan tenaga yang jimat, membantu menyelamatkan sumber tenaga semula jadi seperti gas asli, minyak dan air, dan juga membantu mengurangkan bil utility. Kedua, menjimatkan penggunaan air. Walaupun di Malaysia ini mudah untuk mendapatkan sumber air, tetapi kita perlulah berjimat-jimat menggunakan air kerana setiap titisan air adalah terlalu berharga untuk dibazirkan. Ketiga, meningkatkan mutu persekitaran. Apabila mutu persekitaran meningkat, ia akan lebih ramai terpegun dan akan ramai berkunjung ke tempat tersebut. Akhir sekali, kos penyelenggaraan yang rendah juga memudahkan ramai pihak tidak menanggung kos berbanyak-banyak.